Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kita bersiaran lagi untuk final examination presentation for post basic pharmaceutical steroid KKM Sungai Buloh in a subject. So today we are online, we are streaming, yeah, and also can be watched via YouTube with other viewer. So together with us is our examiner, Mr. Shazwan Aizan. We present Mr. Shazwan Aizan. Hi. Welcome, Tuan. Ya, salam. Right, thank you for your cooperation. And second examiner, Puan Azlina Abdul Karim. Assalamualaikum, Puan. Okay, I'm sorry, maybe Puan Azlina lines is not so stable. And the last but not least, our presenter is Cik Nabila binti Rasli. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum Cik Nabila. Waalaikumsalam. Masih Cik ke dah Puan? Cik. Nabila alright. So Cik Nabila bersiaran daripada mana ni? Ya? Bersiaran daripada mana? Daripada rumah dekat HKL. Okay, right. Alright, without any delay, I pass the floor to you. Thank you. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para lecturer dan kawan-kawan. Untuk tugasan pertama, saya akan membentangkan tentang pengendalian ejen berbahaya. Dan saya pilih satu ejen berbahaya dari CDR iaitu injection methotrexate 5 mg dalam 2 ml lah. Okey, apa itu hazard? Hazard adalah apa sahaja keadaan atau bahan yang secara sendirian atau bersaling tindak antara satu sama lain yang mampu mengakibatkan kemudaratan. Okey, untuk injection methotrexate ni dia untuk rawatan kanser, dia dikategorikan dalam ejen metabolite. Ejen metabolite ni dia merawat kanser dengan memperlahankan pembesaran sel kanser lah. So para doktor akan diagnose ubat ini untuk penyakit seperti leukemia, kanser payudara, kanser kulit, kanser otak dan lain-lain kanser. Dan untuk penyakit lain juga dia akan gunakan macam penyakit autoimun, psoriasis atau rheumatoid arthritis juga lah. So untuk rekonstitusi bagi ubat ini, dia perlu dilakukan di dalam bilik bersih grade A, iaitu biosafety cabinet lah. Okey, sebelum nak masuk ke bilik grade A, macam biasa kena lakukan 7 langkah mencuci tangan. Dia kalau kita akan gunakan 7 langkah ni sebenarnya sama je step dengan yang kita war-warkan kepada umum. Tapi yang last kali, kalau untuk masuk ke bilik bersih, kita keringkan tangan tu guna hand dryer. Okey, seterusnya prosedur kita perlu untuk memakai PPE. So ini merupakan prosedur pemakaian PPE lah. Saya tunjuk dalam bentuk video supaya lebih mudah nampak lah.
Okey, untuk seterusnya aktiviti rekonstitusi ubat ni lah dilakukan dalam biosafety cabinet grade A. Ini merupakan cara-cara dia. So saya akan tunjuk dalam bentuk video. Tapi ini praktis yang mungkin sedikit berbeza dengan fasiliti-fasiliti kita semua. So nanti saya akan terangkan dulu macam mana. Okay, tengok dulu lah. Sama boleh?
Okey, kalau tengok daripada video ni tadi, ada sedikit peperiksaan dari segi praktis lah untuk fasiliti ni. Salah satu je kalau kita perasan, dia sebenarnya tengah buat IT, intrathecal methotrexate lah. Okey, kalau perasan tadi ubat dia ada vial dengan ampule. Kalau tempat saya praktikal untuk stok ubat CDR, kebanyakannya memang dah tak belilah untuk apa-apa ampule sebab dia orang mungkin nak save budget untuk tak beli filter kaca lah. Tapi kat sini dia pakai, dia ada beli stok yang ampule, tapi sebenarnya tu adalah dilution. Dilution tu nama dia Elliot's D-solution, digunakan untuk intrathecal sahaja sebab solution tu dia punya structure sama dengan kita punya structure fluid yang berada dalam spinal cord. Macam tu lah. Lepas tu kalau perasan gloving dia pakai waktu dia buat recon tu dia pakai chemo glove je. Tapi actually dia saya tengok video yang lain untuk fasiliti ni dia pakai chemo glove, sebenarnya dia dah pakai double lah. So chemo glove ni dia punya ketebalan tu lebih kan. So actually dia lebih secure. Dia pakai di hujung-hujung dia pakai surgical glove sebab dia nak injection syringe yang akhir tu tak terdedah langsung lah. Kalau boleh dengan titisan ubat ke apa-apa yang bahaya pada staff nurse ataupun patient lah. Okay. Seterusnya kalau praktis dekat tempat saya praktikal HKL, ubat yang siap tu dia akan pass melalui pass box. Lepas tu dia akan seal dan masukkan dalam envelope macam ni lah. Okay. Seterusnya pengurusan silage. Kalau dalam pengendalian hazardous agent, kita memang akan terdedah lah kepada risiko untuk berlakunya tumpahan agent sitotoksik ni. So jika berlaku, perlu lakukan pembersihan yang kadar segera dan berhati-hati. So first step dia kena dapatkan spill kit lah. Okay, dengan spill kit ada banyak. Antaranya sharp bin, penyepit, brush dan penyodok, gauze, Decon 90, air, plastik sisa klinikal kena ada 2, kabel tight pun kena ada 2, gaun pakai buang, pelindung kasut, sarung tangan surgical, sarung tangan sitotoksik, pelindung mata, goggle dan mask N95. Okay, kat sini ada video juga. Saya cepatkan sikit kot. Keluarkan yang telah dibekalkan oleh farmasi CDR. Beri amaran kepada orang di sekitar kawasan tumpahan. Pakai sarung pamerkan tanda amaran. Hadkan kawasan tumpahan dengan menggunakan kertas tisu. Untuk tumpahan dalam bentuk cecair, kertas tisu boleh terus ditekap pada kawasan tersebut. Jika tumpahan dalam bentuk serbuk, basahkan kertas tisu dengan cecair Decon 90 yang terdapat dalam spill kit sebelum menekap pada kawasan tumpahan. Kemudian
Kemudian tuangkan sedikit lagi cecair E-Con90 pada kertas tisu tersebut. Pastikan seluruh kawasan tumpahan ditutupi dengan tisu. Jangan buang cecair E-Con90 terus ke tumpahan tersebut. Seterusnya, lengkapkan diri dengan personal protective equipment, bermula dengan contact dan disposable mask, diikuti dengan disposable gown dan filter mask, Disposable shoes, goggle dan keyboard gloves. pastikan dengan disposable gown menutupi pangkal keyboard gloves. Kemudian, pakai satu lapisan sarung tangan latex dan sekian. Pastikan pangkal sarung tangan latex menutupi dengan disposable gown. Dengan menggunakan poset yang disediakan, ketik serpihan kaca beserta kertas tisu. Buangkan bahan-bahan tersebut ke dalam syaktik yang telah dibekalkan. Gunakan brush and dustpan untuk membersihkan serpihan kaca halus. Cuci permukaan tumpahan dengan menggunakan cecair E-Con90 sebanyak 3 kali, kemudian dengan water for irrigation sebanyak 3 kali. Bermula dari kawasan kurang kontaminasi ke kawasan yang lebih dikontaminasi secara besaran. Buangkan sarung tangan lapisan paling luar ke dalam sharps bin. Pastikan sharps bin ditutup dengan ketat. Masukkan sharps bin dan brush and dustpan ke dalam plastik kuning pertama. Ikat dengan rapi menggunakan kabel tie. Masukkan beg plastik kuning pertama ke dalam beg plastik kedua. Buangkan disposable gown. Keyboard gloves. Disposable shoes. Dan face mask dalam beg plastik kuning kedua. Ikat plastik kuning kedua dengan menggunakan kabel tie. Okey, seterusnya untuk pembersihan, proses pembersihan yang akan kita lakukan selepas semua aktiviti rekonstitusi ubat plastik selesai dijalankan pada setiap hari lah. Okey, untuk melakukan proses pembersihan ni kita akan menggunakan 3 jenis larutan, iaitu yang pertama E-Con90, diikuti dengan air iaitu water for injection lah. Yang ketiga alcohol 70. Semua swabbing yang dilakukan perlu menggunakan over teknik lah atau teknik zigzag tu. Okey. Proses pembersihan makmal atau bilik bersih kuliah dijalankan mengikut jadual berkala sesuatu fasiliti itulah. Selalunya kalau setiap hari kita akan lepas recon semua, kita akan bersihkan biosafety kabinet, troli dan kerusi kerja. Secara mingguan pula kita akan lakukan secara meja cleaning termasuk lantai, dinding dan ceiling lab tu sendiri. Seterusnya pelan kecemasan kebakaran. Yang ni saya ambil dari HKL lah. Okey, diwujudkan bertujuan untuk menjadi rujukan jika terjadi kebakaran di kawasan umum bagi rujukan jika ada kebakaran bu. Di samping hal ini, latihan kebakaran juga dijalankan secara berkala lah. Seterusnya degauning perlu dilakukan di dalam bilik bersih grade B. Ini merupakan proses dia lah.
Okay, sekian, terima kasih untuk tugasan 1. Seterusnya untuk tugasan 2 yang poster punya, saya dapat tajuk ergonomik lah. So saya ambil tajuk poster yang baik semasa bekerja menggunakan komputer. Okay, first kali kita kena tahulah akibat duduk dengan posisi yang salah. Yang pertama, kita akan dapat, kalau salah duduk, kita akan dapat sakit leher dan tengkuk, akan mengakibatkan sakit belakang, akan menjejaskan penglihatan juga, dan ada potensi untuk mengalami carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome ni dia sakit yang melibatkan area tangan, akan rasa lenguh, sesumut dan lemah lah. Terjadi disebabkan oleh tekanan pada saraf tangan tu. Okay, postur yang baik semasa bekerja yang disarankan adalah mata kena memandang ke bawah sedikit tanpa perlu menundukkan bahagian tengkuk. Lepas tu kena mempunyai kerusi bersandar yang baik. Kepala kena menegak dan tinggi dari paras bahu. Lepas tu dia punya jarak antara kita punya muka dengan skrin komputer tu 40 cm hingga 75 cm. Okay, belakang badan pula kena ada penyandar, kerusi yang menyokong natural curve. Natural curve belakang badan tu lah, bahagian belakang badan. Lepas tu bahagian jari pula, jari dan pergelangan tangan dalam posture natural, iaitu lurus lah. Ketinggian meja kena sama dia, ketinggian siku. Siku dibengkokkan pada 90 degree. Lengan bawah ni kena mendatar lah, kena ada sokongan. Selalu kat meja lah kan. Bahu direhatkan dan tak ditinggikan. Lepas tu sesuaikan ketinggian kerusi sehingga ketinggian kerusi tu kena sama panjang dengan lutut dan pinggul. Lepas tu berada pada 90 degree lah. Kalau pinggul tu, okey. Lepas tu paha mendatar dengan sudut 90 hingga 110 degree. Kaki pula kena letak atas lantai dan mendatarlah kat lantai supaya ada sokongan. Okey. Untuk task yang ketiga, tugasan ketiga, iaitu health risk assessment. Saya buat ke atas injection methotrexate juga 50 mg dalam 2 ml. Untuk SDS dia safety data sheet. Section pertama, identifikasi nama produk dia, methotrexate for injection, pengilang dia Fresenius Kabi USA. Tarikh ciptaan dicipta SDS ni Januari 2009, disemak semula pada 10 Jun 2015. Section 2 untuk identifikasi hazard, dia piktogram dia yang ni. Dikategorikan sebagai hazard kesihatan. Hazard kesihatan ni dia akan kalau tengok ni kita akan tahulah bahan tu akan menyebabkan hazard yang sebabkan kanser, akan sebabkan respiratory irritation, memberi kesan toxicity pada reproductive juga, akan sebabkan mutagenicity, genetic mutation lah,
boleh sebabkan kematian kalau ditelan atau memasuki rongga udara. Okay, kalau yang tanda macam tanda seru ni, dia memberi tahu bahawa bahan ni merengsa kulit dan mata, akan sebabkan toksisiti dan kematian juga. Kegagalan organ kalau kita terdedah kepada bahan ni lah. Okay, akan memberi kesan narkotik seperti pening, mengantuk dan lack of coordination. Okay, lepas tu dia boleh sebabkan gangguan salur pernafasan juga. Seterusnya dia punya GHS class dia untuk reproductive toxicity dia kategori 1A. Kalau 1A ni dia diketahui memberi toxicity kepada sistem pembiakan manusia. Kalau eye irritation kategori 2. Diketahui memberi kesan iritasi pada mata apabila telah dibuat kajian ke atas haiwan, menyebabkan respon corneal opacity, iaitu dia ada kesan luka pada mata lebih pada satu kes lah, lebih pada satu haiwan. Lepas tu sebabkan juga conjunctival redness kepada lebih daripada 2 kes. Macam tu. Lepas tu seterusnya skin irritation, dia dalam kategori 2. Maksudnya berdasarkan kajian yang diorang dah buat kepada manusia, pendedahan lebih daripada 4 jam akan sebabkan kerosakan kulit. Dilakukan juga pada haiwan, lebih 4 jam ada perubahan struktur pada kulit haiwan. Lepas tu diorang buat satu test nama dia skin irritation test. Test ni dibuat untuk cek kadar iritasi kulit dan diorang dapat positif result lah. So dia kategorikan semua ni sebab test-test ni. Okay, seterusnya skin sensitization kategori 1, sebab dia terbuktilah kurangkan deria pada kulit manusia apabila terdedah kepada bahan ni. Okay, yang ni dia punya hazard statement, dia akan menyebabkan kerosakan kepada budak janin lah, kepada janin dan fertility. Serious eye irritation, sama juga macam atas lah, skin irritation, allergic pada skin reaction akan sebabkan harm kepada breastfeed children juga. Route of exposure, dia melalui pernafasan, penghadaman, eye contact, kulit, serapan kulit dan juga injection tercucuk macam tu. Okay, seterusnya kita pergi kepada section 3, komposisi kandungan. Dalam injection ni ada 3 bahan lah. So yang bahan aktif ubat dia methotrexate sodium. Seterusnya dia ada hydrochloric acid dan sodium hydroxide. Hydrochloric acid ni digunakan dan sodium hydroxide ni digunakan untuk melaraskan pH injection tu sendiri. Seterusnya dia punya first aid measure, kalau kontak pada mata, apa perlu kita buat? Kita kena bilas segera dengan air yang banyak, sekurang-kurangnya 15 hingga 20 minit. Kemudian perawatan perubatan segera lah. Okay, untuk kontak kepada kulit, perlu gunakan air dan sabun yang banyak, sekurang-kurangnya 15 hingga 20 minit. Gunakan baju, pakaian atau kasut yang telah terkontaminasi tu, lepas tu kena dapatkan rawatan perubatan dengan segera lah. Seterusnya pernafasan, jika terhidu, kena pergi cari udara luar lah, udara yang bersih. Sekiranya tidak dapat bernafas, kena dapatkan bantuan pernafasan. Sekiranya pernafasan sukar, berikan oksigen dan bantuan rawatan perubatan segera lah. Okay, sama pencernaan juga. Pencernaan pula, jika sedar, kena kumur lah dengan air dengan cepat. Lepas tu hubungi doktor atau pusat kawalan racun. Jangan muntahkan kecuali dengan arahan staf perubatan dan tidak memasukkan sesuatu ke dalam mulut mangsa sekiranya mangsa tidak sedar. Seterusnya, yang ubat ni kalau dia high dose ataupun ada toxicity, dia ada antidot, dia ada sodium leucovorin. Digunakan untuk neutralkan methotrexate dan sistem darah. Okay. Seterusnya untuk fire fighting measure, kalau ada kebakaran ataupun bahan sikit-sikit terbakar, terdedah kepada api, apa yang perlu buat? So perlu kosongkan kawasan kebakaran bagi anggota yang tidak dilindungi. Gunakan semburan air sejuk untuk menyejukkan bekas atau kawasan tu.
jangan masuk ke ruangan yang terbakar tanpa alat perlindungan penuh, PPE lah. Sekiranya berkemampuan kawal penyebaran api dengan air yang banyak. Dia alat pemadam api yang sesuai untuk bahan ni adalah gunakan buih atau bahan kimia untuk padamkan api kebakaran. Seterusnya, accidental release measure dia kena hubungkan kawasan dan sebarkan informasi tentang kejadian. Pastikan personel yang tidak dilindungi masuk kawasan tumpahan. Elakkan sentuhan secara terus atau pernafasan. Gunakan PPE yang betul lah seperti yang disenaraikan dalam bahagian 8. Langkah berjaga-jaga dalam sekitar. Kalau ada benda-benda yang perlu basuh, dia tak boleh alihkan daripada bahan ni. Dia tak boleh alihkan ke saluran parit atau saluran air sebab dia akan mengalir terus ke sungai kan. Okey, lepas tu kaedah pembersihan. Kalau ada berlaku aksiden, serap tumpahan dengan kertas pengap yang tidak berbulu, kemudian letakkan di dalam satu toxic waste bin lah. Kemudian bersihkan kawasan tumpahan dengan sabun dan air untuk menghilangkan sisa-sisa. Seterusnya, penyimpanan perlu berada di ston di kawal suhu 15 hingga 30 degree. Untuk praktis kerja dia, facility kena ada eye wash facility dan safety shower. Praktis kebersihan, lepas dah habis kita mengendalikan ubat ni, kena terus basuh tangan lah dengan 7 langkah tu. Elakkan menghidu. Seterusnya, untuk kawalan pendedahan dan perlindungan diri, untuk orang yang macam contohnya staff nurse kan, dia perlu mengendalikan ubat ni nak bagi kat pesakit, dia perlu kawasan yang mempunyai pengudaraan yang mencukupi. Seterusnya, kalau macam farmasi, dia recon ataupun dia ada pendedahan kan pada ubat ni, dia perlu gunakan kabinet keselamatan safety tu untuk mengawal tahap udara di bawah had pendedahan yang disyorkan. Okey, seterusnya perlindungan mata, kena pakai goggle ataupun face shield, pelindung wajah jika ada potensi untuk terkena percikan ubat lah. Okey, perlindungan tangan, kena pakai sarung tangan yang memberi perlindungan yang sesuai lah. Sarung tangan nitral atau getah asli disyorkan lah. Seterusnya, perlindungan kulit dan badan. Disarankan untuk pakai lab coat semasa menggunakan bahan. Perlindungan pernafasan, dia just cakap face mask je, face mask je. Seterusnya, section 9, sifat fizikal dan kimia untuk injection methotrexate ni. Dia dalam bentuk serbuk, warna dia kuning ke oren macam tu. Takat dia tak dinyatakan, takat lebur 185 degree hingga 204 degree Celsius. Tahap kelarutan dia larut dalam air dan etanol. Dia lebih larut kepada mixture yang bersifat alkali dan karbonat. pH dia 8.5 hingga 8.7. Formula molekular dia dalam bentuk mixture, berat molekular dia 454.45. Kestabilan kimia dia stabil di bawah suhu dan tekanan yang normal, dan dia tak sesuai disimpan berdekatan dengan air. Okay, seterusnya informasi toksikologi. Untuk kulit, dia pernah test kepada kulit rabbit, kulit arnab menggunakan lebih 2000 mg per kg. 2000 mg per kg ni so memberi toksik lah kepada kulit arnab tu. Kepada oral pula dia bagi pada rat and mouse dengan dos yang macam ni, kesan toksik tidak dilaporkan. Untuk kesan teratogenik, methotrexate ni dilaporkan akan menyebabkan kematian dan kecacatan pada janin. Tak digalakkan untuk wanita mengandung ambil ubat ni. Kalau wanita hamil, tak boleh ambil lah ubat ni. Kehamilan kena elakkan. Kalau pasangan tu tengah ambil ubat ni, kalau lelaki, dia kena selesai rawatan dulu. Lepas 3 bulan selesai rawatan baru boleh ambil ubat ni. Untuk perempuan, kena selesaikan 1 kitaran ovulasi baru boleh teruskan dengan ubat ni.
Okay, kontraindikasi ubat ni untuk wanita hamil, ibu menyusu, individu dengan psoriasis atau rheumatoid arthritis yang mempunyai bukti imun dia rendah, immunodeficiency. Okay. Dan individu yang ada hypersensitivity terhadap methotrexate. Okay, cara pelepasan diproses mengikut peraturan tempatan negeri dan persekutuan. Pengangkutan dia biasa tak ada apa sangat. Okay, maklumat pengawasilian dia listed juga lah dekat Kanada, di negara-negara lain. Okay, maklumat tambahan dia buat penafian yang maklumat yang terdapat di sini adalah berkaitan dengan bahan ini sahaja, adalah menjadi tanggungjawab setiap pihak untuk menentukan sendiri cara pengendalian yang betul dan menggunakan bahan ini untuk keperluan dan tujuan yang sewajarnya. Okay. Seterusnya untuk tugas HIRAC, ni contoh borang HIRAC yang kosong lah. Untuk HIRAC ni pun saya pilih ubat yang sama lah, pengendalian ubat untuk Rexit tu. Untuk yang pertama, pengenalpastian hazard. Nombor 1, aktiviti kerja, menyediakan pesanan sitotoksik. Hazard yang ada dua. Yang pertama, tercucuk jarum yang sudah atau belum digunakan boleh memberi kesan kecederaan atau penyakit. Kalau risiko, latihan prosedur kerja yang selamat diberikan kepada staf yang mengendalikan. Kemungkinan kebarangkalian kita bagi 4 sebab pernah berlaku. Okay, keterukan ketenatan ni 1, sedikit saja. So tahap risiko dia A darab B rendahlah 4. Okay, langkah kawalan yang disarankan mewujudkan precaution poster untuk staf-staf boleh baca dan mengekalkan pengamalan kalau risiko yang sedia ada sebab dia rendah kan. Okay. Yang kedua, dalam penyediaan pesanan sitotoksik hazard yang ada, pendedahan kepada sitotoksik sendiri memberi kesan penyakit. Kalau risiko, pemakaian PPE yang betul, penukaran glove setiap 30 minit kena buatlah. Yang seterusnya, kalau risiko, biological effect monitoring. Ini yang cek darah setiap tahun, cek kesihatan, macam tu lah. Kemungkinan kebarangkalian untuk yang ni tak pernah berlaku, tak ada lagi yang sakit, yang kena penyakit disebabkan oleh ni. Yang keterukan kekenatan dia 3 lah. Sebab kalau kena penyakit tu kira dah serius lah. Yang tahap risiko dia, kita dapat 3 lah, rendah. Risiko, kena buat kerja secara penggiliran kerja. Yang kedua, mengekalkan pengamalan kawalan risiko sedia. Seterusnya, aktiviti kerja, mengendalikan tumpahan sitotoksik. Hazard dia ada 2. Satu, tumpahan yang berlaku dalam kabinet, kesan dia penyakit. Kalau risiko, pakai PPE, tempatkan penyediaan sitotoksik iaitu dalam kabinet. Latihan prosedur kerja selamat kepada pekerja unit farmasi dan penyediaan spillage kit. Okay, tumpahan ni dalam kabinet dia bagi 4 sebab pernah berlaku. Keterukan dia sedikit sajalah, sedikit saja 1. So tahap risiko dapat 4. Langkah kawalan yang disarankan, mengekalkan atau mengamalkan kawalan risiko yang sedia ada. Yang seterusnya, hazard untuk pengendalian tumpahan ni di luar bilik penyediaan, kesan penyakit juga, kawalan risiko, pemakaian PPE, latihan prosedur kerja selamat kerja unit farmasi, spillage kit disediakan juga, langkah pencegahan lelehan iaitu kita orang kat dalam lab akan seal botol tu, keliling mulut botol tu. Lepas tu bila dah keluar lelehan dia dah seal lah kan. So orang kat luar hanya akan seal plastik dan ziplock bag lah. So dia punya tu lebih secure. Dia punya langkah kawalan risiko. Kemungkinan kebarangkalian 4, dia punya keterukan 2 dan tahap risiko dia 4. So langkah kawalan disarankan mengamalkan kawalan risiko sedia ada. Nombor 3, aktiviti kerja, menyaring pesanan sitotoksik, mengurus dan mengemas kini stok ubat dan buka ubat, menyediakan data dan laporan statistik sediaan bagi unit sediaan farmaseutical. Semua aktiviti kerja ni dia akan buat kat satu kawasan yang
dan kerusi lah. So hazard dia kerusi di meja kerja yang tidak ergonomik. Kesan dia kecederaan atau penyakit. Kalau risiko tak ada, kemungkinan berlaku kemungkinan ni kita bagi 3 lah sebab tak pernah terjadi kan lagi. So yang keterukan dia 1, risiko dia rendah. So langkah kawalan yang disarankan, pertukaran kerusi yang lebih ergonomik, rehat secara berkala setiap 4 jam. Seterusnya hazard untuk yang ni, kerusi dan meja yang tak mencukupi, kesan dia kecederaan penyakit, kawalan risiko tiada. Kemungkinan kebarangkalian dia mungkinlah kita bagi 3. Dia punya keterukan, ketenakan dia 1, so kawalan risiko dia 3. Tahap risiko dia 3. Kawalan risiko langkah dia pembelian kerusi dan meja yang mencukupi bagi memenuhi keperluan staf. Itu saja, terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Cik Nabila. Okay, tahniah. Satu presentation yang cukup komprehensif dan nampak presentation tu dengan penuh yakin dengan apa yang dibentangkan. So without any delay, saya paskan kepada panel pertama kita, Puan Azlina Karim. Terima kasih Puan Maslina. Nabila, hai. Boleh dengar ke? Hai Puan. Boleh. Assalamualaikum. Okey. Salam. Tanya, dah selesaikan presentation, congratulations. So far nampak smooth. Poster nampak penuh dengan, maksudnya awak fulfill the requirement contents yang kita nak. Hazard risk satu saja, focus the main and then you elaborate nice at the poster tu. So that bila orang tengok tu orang tahu dah just focus on one thing and gambar dia pun synchronize dengan apa yang cuba you nak sampaikan. Regarding SDS, the pictogram saya tengok yang terkini dan step 1 sampai 16, tapi macam saya cakap sebelumnya, saya mohon jasa baik Cik Azad pun kena explain supaya bila kita explain bahagian SDS, mungkin you boleh fokuskan kepada bahan itu, impaknya, kesannya terhadap diri yang anda atau persekitaran, dan tak perlu pergi lebih detail satu-satu, just briefly saja yang mana yang penting. And then slide, saya suka sebab banyak video-video yang berkaitan, maksud video-video tersebut adalah dia real situasi yang berlaku di tempat you bekerja. Dan semua mungkin penambahbaikannya kalau you tak add the lagu tu, you part untuk explain kan. Okay, itu lebih baik lah. Yes, yang lain tu tak ada apa. Sorry? Saya nak cuba buat voice over tapi voice over tu dia slow sangat. Dia jadi slow, so saya tak buat lah macam tu. Saya just masukkan video dan saya plan untuk explain later tapi masa pun macam limit kan. Macam tu. Kalau boleh dia macam mute, just video then I will explain kan. Very nice lah sebab video tu macam situasi sebenar you bekerja dan keadaan di tempat kerja you lah. Okay. So lain saya rasa kot mungkin Puan Maslinda boleh sentuh dengan lebih detail tentang hayat dan sebagainya. Terima kasih Nabila. Alright, terima kasih Terima kasih, Puan Azlina. Right, and then we go to Encik Aizat, Encik Syazwan Aizat for any comment or additional comment about Puan Nabila's slide or presentation. Hello, Assalamualaikum, selamat petang. Boleh dengar ke? Boleh Encik Boleh, Aizat? Cik Azad. Boleh Cik Azad. Boleh. Sebab saya tengah bagi komen ni sewaktu memandu, tapi tak apa, saya hands free. So, saya ada 3 komen Komen yang pertama seperti biasa je lah, pasal yang exposure rating dengan magnitude rating untuk pendedahan kepada bahan kimia yang Puan maksudkan tadi tu tak diceritakan lah dengan detail. Saya harap Puan dapat update lah kat situ Itu yang pertama. Boleh dapat ke yang itu? Puan buat pasal bahan kimia. Puan buat pasal bahan kimia apa tadi nama dia? Methotrexate. Methotrexate ni ubat untuk kanser kan? Betul?
dia mempunyai hazard rating tak silap saya 4 atau 5 iaitu toxic lah. Betul tak? So patutnya awak kena ceritalah hazard rating untuk this particular things. Memang awak akan baca daripada H statement, awak baca daripada hazard statement, awak baca daripada safety statement. So awak kena ada ability untuk synthesis. So sebenarnya hazard rating untuk this particular hazardous drug is how much? Awak kena tahulah. Yang pertama. Okey, dapat Yang kedua adalah mengenai frekuensi dan exposure lah. Ini yang biasa saya komen untuk semua student diploma lanjutan farmasi ni. Okey, kemudian yang kedua komen saya mengenai awak punya poster tadi. Poster tu saya tengok bagus sebab awak cuba buat comparison antara posture yang bagus dan posture yang tak bagus lah. So skill yang macam ni yang kita mahukan lah. The ability for you to make a comparison in synthesis of the information Itu adalah bagus lah tahniah Dan last but not least adalah awak punya highlight Highlight awak saya tengok is very comprehensive I like your way of presenting all those hazardous event that possibly occur in your workspaces Itu adalah satu benda yang bagus lah. Cuma the way that you justify itu, it seems like awak terlalu subjektif. Itu sajalah yang awak boleh baiki lah. Sebab dia macam awak kata, ini saya bagi 3 lah, ini saya bagi 2 lah. So sebenarnya awak must be very clear why you give 3 and 2 and 4 and whatever number yang you bagi lah. Kalau you justify benda tu di dalam proses risk assessment, that one is consider cost, that one is also consider reasonable or practical or not practical based on your justification. So it's very very crucial for you to say that word contoh macam 3 ke 2 in a defensive, bukan defensive manner, with the objective observation. Contoh macam awak kata tadi kan, ada satu ayat yang saya suka awak kata orang yang ini kita bagi 4 sebab memang pernah ada case. Itu yang saya maksudkan lah. Kerana awak mesti ada justification behind whatever that you justify. Tapi ada yang you justify, okay yang ini kita bagi 3 lah. So dia macam bagi ke itu dia sebenarnya it seems like lacking some evidence lah. Itu sajalah, itu penambahbaikan lah. Basically overall is very good Cik Izzat, siaran tidak berbaik. Pardon Cik Izzat? Sekejap. Dia dekat latar ni memang tak ada line. Video tadi tu adalah video Puan Nabila sendiri ke? Ada yang saya buat sendiri. Saya record lah. Kita orang record actually sama-sama dengan kawan-kawan. Lepas tu ada juga yang saya ambil daripada hospital, sumber hospital. Maksudnya yang di gowning tu adalah awak lah sebagai pelakonnya macam tu ke? Dia tak, kita record orang. Sebab tu saya record orang dapat lagi. Okay, never mind. So itu improvement yang in the future lah awak boleh pertimbangkan. Overall saya rasa awak punya quality persembahan ni adalah very good, cuma masa tak mengizinkan je. Okay, anyway congratulations for providing a very such informative presentation. Terima kasih Nabila, terima kasih, congratulations. Okay, itu saja. Kembali kepada sahabat saya, silakan Puan. Alright, thank you Cik Aizat for the fruitful comment. So Nabila, just from me, all my comment have been touched down by all the panels. So just take note for all the comments and please do a revise and also amended for that. And I think you want to add any additional comment or what from you Nabila? Saya tak ada pun. Ada yang tak faham ke tentang komen dan sebagainya? Tak ada. Okay. Semua faham Nabila? Semua faham InsyaAllah faham. Okay, right. InsyaAllah. Okay, so from panel, semua okay? No comment, additional comment? Alright, so we'll see after this for another one presenter
So Puan Cik Nabila, please stay tuned and we see all you guys after this. Thank you. Assalamualaikum. Salam. Is it?